Seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini Muhyiddin ialah seorang pengerusi Perikatan Nasional selaku Presiden Bersatu dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan Rm 232,5 juta di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi. 4 lagi pertuduhan iaitu salah guna kuasa dirangka mengikut session 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 menuduh Muhyiddin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan Rm 232,5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara pada Mac 1 2020 dan 20 Ogos 2021. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakutkan buat pemimpin-pemimpin Bersatu dan ahli-ahli PN. Nampaknya pada hari ini Muhyiddin telah pun didakwa di mahkamah dan diikat jamin sebanyak Rm 2 juta ringgit. Wow, sangat tinggi nilainya, sangat banyak nilainya. Jika kita sebagai orang kampung, orang biasa, bagaimanakah kita hendak mencari Rm 2 juta ringgit dalam masa yang singkat? Namun pada hari ini amat cepat dan amat ringkas didedahkan dan diberikan kepada pihak mahkamah atas jaminan Muhyiddin untuk dikeluarkan daripada dimasukkan ke dalam lokap sebanyak Rm 2 juta ringgit. Sekelip mata, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia membayar ikat jamin Rm 2 juta ringgit. Cuba anda bayangkan bagaimana Rm 2 juta ringgit muncul tiba-tiba. Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong PN yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nah, cuba anda bayangkan saja bagaimana Muhyiddin mendapat Rm 2 juta sebagai ikat jamin beliau pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan sangat-sangat menggemparkan pada hari ini buat anda semua, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda. Kita kasih hebat-hebatkan video ini biar sampai ke pelupuk dunia. Terima kasih semua. Lebih kurang 10 menit yang lepas, saya baru saja dapat info ini. Saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, Muhyiddin berdepan satu lagi tuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam. Nah, habislah. Belum lagi selesai kes Muhyiddin yang dibicarakan pada hari ini di Mahkamah Session Kuala Lumpur yang dibicarakan oleh Azura Alwi. Ada lagi salah satu kes yang akan dibicarakan Muhyiddin pada Isnin ini di Mahkamah Shah Alam. Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali buat penyokong-penyokong Muhyiddin. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bakal menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam pada Isnin depan. Demikian menurut Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumo bercakap kepada penyokong di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada hari ini. Faisal kesal dengan tindakan terhadap Muhyiddin yang menurutnya banyak berjasa kepada negara. Apa yang dikatakan Faisal? Jika seorang negarawan pun boleh diperlakukan sedemikian, bagaimana nasib rakyat? Katanya baru-baru ini, seperti yang telah dilaporkan berita harian baru-baru ini. Tambahnya Faisal lagi, dia yakin bahwa Muhyiddin tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan terhadap beliau. Terdahulu Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional dibicarakan
atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM232,5 juta di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi. 4 lagi pertuduhan salah guna kuasa dirangka mengikut session 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 menuduh Muhyiddin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan sejumlah wang RM232,5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara pada Mac 2020 dan Ogos 2021. Siapakah pemegang-pemegang syarikat yang dikatakan di dalam media ini terhadap bahwa mengatakan bahwa 3 syarikat telah memberikan rasuah kepada beliau, yaitu bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. 3 syarikat itu ialah yang pertama, Bakari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Manfor Sendirian Berhad. Manakala individu yang terbabit ialah Azman Yusof. Nah, satu lagi kejutan buat semua rakyat Malaysia pada hari ini. Tidak habis-habis 3 syarikat yang didedahkan yang berkata bahwa 3 syarikat ini telah memberikan rasuah kepada beliau, yaitu bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Namun ada lagi salah satu individu terbabit turut bekerja sama, yaitu Azman Yusof. 2 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentangkan di bawah session 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama session 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Ahli politik yang berusia 76 tahun itu ialah Muhyiddin Yassin telah didakwa menerima RM120 juta hasil aktiviti haram daripada Bakari Equity Sendirian Berhad antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Ahli Parlimen Pago itu telah dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM2 juta ringgit. Wow, nah inilah. Cuba anda bayangkan sahaja bagaimana Muhyiddin boleh mendapatkan sejumlah wang yang sangat banyak sebanyak RM2 juta ringgit sebagai ikat jamin beliau pada hari ini. Namun Muhyiddin sekelip mata sahaja dapat membayar RM2 juta sebagai ikat jamin beliau. Adakah penyokong-penyokong Muhyiddin, adakah MP-MP yang di bawah Muhyiddin bekerja sama memberikan sumbangan dan bantuan mengumpulkan sejumlah wang sehingga mencukupkan sebanyak RM2 juta ringgit untuk membebaskan dan menjaminkan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin. Ini salah satu kejutan yang amat-amat besar buat seluruh rakyat Malaysia. Apakah nasib yang akan menimpa kepada beliau, yaitu Muhyiddin Yassin, setelah sahaja salah satu lagi kes yang akan dibicarakan pada Isnin ini? Seperti yang saya katakan tadi, Muhyiddin berdepan satu lagi kes tuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam dan akan dibicarakan pada Isnin depan. Nah, ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Adakah Muhyiddin bakal dipenjarakan dan bakal mengikut jejak bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak? Tinggalkan komen anda, nyatakan di dalam channel ini. Adakah Muhyiddin ini bersalah ataupun adakah Muhyiddin ini dijadikan salah satu bahan politik kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim? Seperti yang telah kita tahu bahwa Anwar pun ada mengumumkan bahwa kerajaan tidak akan masuk campur urusan kerja penyiasatan SPRM ataupun mahkamah. Namun biar SPRM dan mahkamah yang tentukan masalah-masalah dan kes-kes yang dihadapi para pemimpin-pemimpin di Malaysia.
Ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.